Baik, kita baru saja kongsikan kepada anda kajian mengenai nyamuk Aedes yang telah pun dikongsikan, dilaporkan oleh wartawan kami, Mimi. Dan ini antara yang perlu kita fahami bagaimana daripada akar umbi untuk memastikan keadaan ini dapat dikawal. Walau bagaimanapun, kes semakin lama semakin meningkat, itu yang perlu kita perhalusi mengapa dan bagaimana keadaan terkini berkaitan dengan kes peningkatan denggi. Kita nak bersama dengan Dr. Nur Azman Muhammad Rosli, pakar perubatan kesihatan awam. Terima kasih Dr. bersama kita betul begini. Terima kasih. Baik, kalau lihat kepada laporan demi laporan memang membimbangkan. Jadi ada kes kematian dan dilaporkan 2 kes dilaporkan minggu lepas. Okey. Jadi mungkin dapat diceritakan macam mana sikit profil kematian dan juga peningkatan kes di Malaysia. Okey, pertama sekali terima kasihlah kerana menjemput pihak Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang isu denggi di Malaysia. Jadi sepanjang tahun inilah sehingga Sabtu lepas sebanyak 21,689 kes denggi dilaporkan. Jadi minggu lepas sahaja, sepanjang minggu lepas sebanyak 1,454 kes denggi dilaporkan. Maksudnya dalam sehari itu ada lebih kurang 200 kes denggi. Dan minggu lepas saja terdapat 2 kes kematian lah. Total kes kematian sekarang dah ada 15 sepanjang tahun. Jadi 15 kes kematian ni bermaksud lebih daripada 2 kes kematian sebulan lah denggi. Jadi ada beberapa faktor lah yang yang menyebabkan kematian denggi. Salah satunya adalah mendapatkan rawatan yang lambat lah. Jadi minggu lepas ada 1 kes yang melibatkan warga asing yang hanya datang ke klinik pada hari ke-9 onset. Jadi pada masa kes ini datang memang dah hampir tak bernyawa. Dan ia menyebabkan kesukaran lah untuk pihak perubatan untuk merawat kes ini. Dan kes kedua juga sebenarnya datang awal pada hari kedua onset, tetapi kes ni dia umur dah 84 tahun. Banyak komorbid, maka selepas beberapa hari dimasukkan di ICU, beliau telah meninggal. Doktor, bagi kes yang lewat datang untuk dapatkan rawatan, adakah mereka tahu mereka ni terkena denggi ataupun macam mana? Okey, saya rasa semua pun maklum bahawa dalam masa sekarang ni penduduk masih takut dan masih lebih bimbang terhadap COVID-19 lah. Betul. Ya, jadi penyakit denggi ni memang ada dalam fikiran, tetapi kemungkinan mereka tidak rasa ia sepenting COVID-19 lah. Walau bagaimanapun, ialah semua lapisan masyarakat boleh mendapat komplikasi lah daripada jangkitan denggi ni, termasuk kematian. Dan denggi ni sebenarnya boleh senang saja kita nak detect. Buat dia macam COVID-19 ada RTK, untuk denggi pun ada RTK juga. Jadi kalau datang ke klinik kesihatan, fasilitas kesihatan, kita boleh test RTK tu pada hari pertama dah boleh detect ada denggi atau tidak. Okey, tapi sebab simptom dia pun mungkin lebih kurang sama dengan COVID kan. Jadi kadang-kadang mereka pun was-was sama ada nak classifykan ataupun self-diagnose diri sendiri sama ada bagaimana situasi. Pendekatan yang sedang dilakukan untuk memastikan lokaliti itu tidak menjadi lebih serius tahapnya untuk kes peningkatan denggi, apa yang sedang dilakukan? Mungkin pengetahuan kita bersama. Pertama sekali, jika ada kes denggi di satu lokaliti ini, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun pihak PBT lah, pihak berkesetempatan akan datang membuat aktiviti kawalan. Aktiviti kawalan yang utama sebenarnya saya nak tekan kat sini adalah bukan fogging ya. Okey, sebab ramai yang salah faham tentang fogging. Ramai bila pihak kami datang, mereka kata, oh buat sini fogging sekali seminggu saja, kenapa tak buat hari-hari? Okey, sebenarnya fogging ni dia membunuh nyamuk dewasa sahaja. Okey, ia tidak membunuh jentik-jentik lah. Jadi kalau kita fogging hari ini, jika ada banyak lagi jentik, esok dan lusa akan ada lagi nyamuk dewasa tu. Jadi program ataupun aktiviti utama yang kita kena lakukan adalah penghapusan tempat pembiakan. Jadi apa yang pihak Kementerian Kesihatan dan pihak berkesetempatan lakukan adalah kita akan datang di lokasi tersebut, kita akan buat pemeriksaan dari rumah ke rumah dan kita akan buat pemeriksaan persekitaran, kita akan cari tempat pembiakan nyamuk lah. Jadi tempat pembiakan nyamuk ni kita kena musnahkan. Okey, kalau ada macam bekas-bekas sampah, bekas-bekas tin dan semuanya, membazir kalau kita tabur ebit tempat tu, sebab lebih mudah kita hapuskan, kita buang. Tapi kalau tempat-tempat yang susah kita nak laksanakan seperti tempat-tempat yang berisi tong air ataupun macam
pasu bunga semua yang tak nak musnahkan, jadi kita boleh letak ebit ataupun ubat pembunuh jentik-jentik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah untuk fogging, untuk nyamuk dewasa kita buat inilah fogging atau semburan kampus lah. Cuaca main peranan, Dr. Ya, cuaca sangat main peranan sebab pertama sekali seperti tengok dalam video yang disediakan oleh pihak Institut Perubatan IMR tadi oleh Dr. Husna, Dr. Husna menyatakan bahawa air setebal 50 sen pun boleh menyediakan tempat untuk pembiakan jentik-jentik. Jadi kalau ada hujan, kalau banyak hujan macam sekarang ni, kita tempat-tempat yang boleh menyediakan kontainer ni boleh masuk air, memang akan ada tempat pembiakan jentik. Dan dari segi haba atau pemanasan global, pemanasan global ni diketahui menyebabkan kitaran nyamuk. Nyamuk dia daripada telur dia membesar jadi larva atau jentik-jentik, jadi pupa dan dewasa. Bila cuaca yang panas ni, dia punya kitaran hidup dia lebih pendek. Selalunya 7 hingga 10 hari dia akan jadi lagi pendek. Jadi bila lagi pendek, lagi banyak nyamuk dewasa yang keluarlah. So populasi nyamuk akan meningkat dengan dengan cuaca. Itu juga dilihat sebagai salah satu faktor kenapa mungkin kes ini meningkat. Dan antara lain yang kita perlu perhalusi, sebelum ni kita pernah juga tanya tentang Wolbachia, ini antara satu inisiatif bagi mengurangkan kes peningkatan denggi dan sebagainya. Mungkin adakah usaha itu masih lagi dijalankan? Projek Wolbachia ni kita telah buat, pihak Kementerian Kesihatan telah membuat sebagai operasional, bermaksud bukan tahap kajian lagi. Kita telah buat operasi bermula pada Julai 2019, dimulakan di Kuala Lumpur dan Selangor. Pada mulanya bermula dengan 7 lokaliti, dan sekarang kita telah berkembanglah sebanyak sekarang ada 29 lokaliti di seluruh Malaysia. Mula-mula start dengan Selangor dan KL, dan ia telah diperluaskan di Pulau Pinang, Kelantan, Melaka, Johor, dah 29, dan terkini akan datang adalah di Pahang lah. So bila Pahang dah start, kita akan buat 30 lokaliti. Jadi secara sepanjang 3 tahun ni kita lihat memang Wolbachia ni sangat berjaya lah dalam mengurangkan kes. Saya sendiri jaga denggi di Kuala Lumpur. Kita ada sebanyak 7 lokaliti, iaitu 5 di KL dan 2 di Putrajaya. Semua lokaliti Wolbachia ni memang telah menunjukkan penurunan yang kes denggi yang sangat ketara lah. Ada kawasan fokus, Doktor? Ataupun kawasan fokus ataupun macam mana? Okey, kita pemilihannya kalau kita nak, sebab dia melibatkan kos jugalah. Sebab kita kena biarkan nyamuk tu dimakmal, buat pelepasan dan sebagainya. Kita buat pemilihan tempat-tempat yang memang kita so-called, kita kata hardcore lah, ataupun banyak tempat yang menjadi lokaliti wabak denggi berulang-ulang kali. Jadi tempat-tempat yang kita tengok berulang-ulang kali ni, bila kita mulakan projek Wolbachia ni, dia punya kes denggi pun memang dah turun. Dan wabak memang dah sangat kurang. Ada impak lah. Memang ada impaknya. Tetapi saya nak tekankan di sini bahawa untuk mana-mana kawalan denggi, dia tak boleh bergantung pada satu saja atau Wolbachia. Dia sebenarnya kena melibatkan kawalan bersepadu lah, melibatkan semua orang. Ya, satu sistemnya. Bagi mereka yang terkena kan, dan juga mungkin kebimbangan tentang ia melibatkan tentang kematian semuanya. Jadi apa mungkin teknologi ataupun perubatan yang dapat membantu untuk selamatkan lebih banyak nyawa? Okey, pertama sekali seperti saya nyatakan lebih awal tadi, pengesanan tu yang penting. Ya, pengesanan, kita kena kesan denggi lebih awal supaya kita boleh merawat dan kita boleh memantau atau monitor pesakit lah. Jadi pertama sekali adalah teknologi RTK itu itself lah, rapid test kit yang kita memang ada di semua klinik kesihatan kerajaan, di hospital kerajaan. Rapid test kit ni kita boleh kesan denggi seawal hari pertama. Ya, seawal hari pertama, dia ada dua lah, NS1 dan denggi IgM dan IgG, dia boleh mengesan. Jadi kita boleh sebab tu kita sarankan kepada semua penduduk yang ada demam, dapatkan rawatan segeralah, sebab denggi ni boleh dikesan dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun sehingga kini kita tiada rawatan yang khusus untuk denggi. Memang tiada. Dia tak macam penyakit bawaan nyamuk lain macam malaria, semua tak ada. Vaksin pun belum ada lagi. Tetapi kita punya pegawai perubatan semua telah dilatih lah untuk merawat denggi dengan efektif lah di hospital. Setakat ini kan dicatatkan 15 kematian. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana tentang angka kematian ini yang melibatkan mungkin tahap kes denggi juga dianggap serius? Pertama sekali, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada gejala lah seperti demam, sakit-sakit badan, ruam, dapatkan rawatan segeralah di klinik yang berhampiran.
Dan di semua klinik kerajaan dan hospital memang ada disediakan rapid test kit ni untuk membuat pengesanan denggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada sesiapa yang ada komorbid seperti darah tinggi, masalah kencing manis dan sebagainya, kena kawal dengan lebih baiklah, sebab kawalan penyakit komorbid ni boleh membantu untuk mengurangkan kadar kematian. Dan yang ketiga, macam mana pun pencegahan lebih baiklah daripada rawatan, pencegahan. Jadi kalau tempat itu memang telah ada wabak denggi, kita semua kena ambil kesempatan untuk tak perlu susah-susah, sekali seminggu sahaja untuk buat pemeriksaan di dalam di rumah, cari tempat pembiakan nyamuk. Sebab denggi ni sebenarnya lebih mudah untuk ditangani berbanding COVID lah. COVID kita kena buat penjarakan, kita kena pakai mask dan sebagainya, dan benda tu kita kena pastikan setiap hari kan. Tapi denggi ni ia tidak macam, contohlah kalau saya dapat denggi pun saya tak akan sebarkan kepada Fitri ataupun Anim kan. Dia tak akan macam tu je. Dia mesti dengan pembawa ataupun kita panggil vektor, iaitu nyamuk Aedes tu. Baik. Nyamuk Aedes tu kena gigit saya dulu dan gigit Anim baru dapat jangkitan. Kalau tanpa Aedes memang tak akan dapat denggi. Jadi itu yang harus kita hapuskan terlebih dahulu. Terima kasih banyak-banyak. Komuniti juga tentang kita punya imuniti dan juga tentang pengetahuan dan juga sokongan ya. Kadang kita buat untuk rumah kita je, tapi bimbang juga nanti akan membawa pada jiran ya. Ini tentang satu semangat komuniti yang tinggi. Mungkin ada kawasan kejiranan dapat kita gerakkan kembalilah aktiviti untuk kebersihan setempat. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Azman Muhammad Rosli, pakar perubatan kesihatan awam, bersama dengan kami berkongsi tentang kita perlu waspada tentang peningkatan kes denggi di Malaysia yang terkini.